Lalu setelah Omar ini mati, dengan erti kata dipecahkan pintu ini tadi, Omar dibunuh, dipecahkan pintu itu, lalu fitnah bertebaran berleluasa sampai hari ini. Fitnah kepada umat Islam tidak pernah reda. Telah bermula zaman Osman, begitu banyak fitnah. Osman ni zaman pemerintahan dia fitnah begitu banyak. Akhirnya subhanallah terbuktilah Omar ini sebagai seorang penjaga kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di Al-Fatih Channel. Mana-mana yang baru sampai, berikan sokongan anda kepada usaha dakwah ini dengan tekan butang like, share dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan ada bicara yang membangkitkan iman, insya-Allah. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang 10 orang sahabat Nabi yang jamin di syurga. Yang nombor 2 iaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Siapakah Sayyidina Umar? Umar merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur 10 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau daripada kabilah Bani Adi sebelah bapanya, sebelah ibunya daripada Bani Makhzum, yang kedua-dua kabilah ini merupakan suku kaum daripada kabilah Arab Quraisy. Subhanallah. Umar ibn Al-Khattab bukan sahaja sahabat Rasulullah, bahkan beliau juga merupakan bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mengahwinkan anaknya Hafsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana menantu Umar ni adalah Rasulullah. Subhanallah, hebat. Umar diberi gelaran Al-Faruq, iaitu yang membezakan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Umar juga ada banyak cerita riwayat dalam kehidupan dia yang sangat menarik. Kita tak nak sebutlah semua. Kalau kita sebut semua, video ni mungkin makan masa sampai dekat 3-4 hari baru habis. Kita nak cerita beberapa saja. Umar mempunyai kepribadian yang sangat berani. Umar ketika mana dia memeluk Islam, panjanglah cerita dia masuk Islam tu. Pergi rumah adik dia, nak pergi jumpa Rasulullah, nak dibunuh Rasulullah, pergi rumah adik dia, kemudian baca surah Toha, gedebuk-gedebak lah sebagainya. Setelah dia memeluk Islam, dia menyatakan Islam itu secara terang-terangan. Walaupun ketika itu siapa yang menyatakan keislaman secara terang-terangan, memang adatnya biasanya memang kena balun. Tapi Umar seorang yang sangat berani, gagah perkasa, pemuda daripada Bani Adi yang memenangi jaguh gusti di pasar Okas ketika itu. Dia menyatakan Islam secara terang-terangan. Lalu dia sebut, wahai seluruh masyarakat Arab Quraisy, ketahuilah kamu semua bahawasanya aku kini adalah pengikut Muhammad. Tu dia. Memang tak berani siapa nak sentuh. Abu Jahal dengar, kecil besar dia pandang. Subhanallah. Lalu ketika itu dalam riwayat yang lain, setelah berlalu masa dan ketika, umat Islam ketika itu diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah dan Rasul. Lalu ketika itu Islam ada dalam kalangan para sahabat yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Umar ketika dia hendak berhijrah, dia pakai pakaian yang lain daripada yang lain, mana yang agak nampak gah sikit pakaiannya, ataupun nampak lainlah pakaian tu. Lalu dia pergi kepada Kaabah bertawaf dengan begitu megah. Lalu dia naik satu tempat, dia kata, aku pada hari ini menyatakan siapa dalam kalangan kamu yang hendak menjadikan bapa dan ibunya menjadi kematian seorang anak, ataupun mahu isterinya menjadi seorang balu ataupun janda, ataupun hendak menjadikan anaknya seorang yatim, maka halanglah aku daripada berhijrah. Punya berani. Siapa berani nak halang Umar, dia pun keluar berjalan dengan begitu gah sekali. Setelah Islamnya Umar, barulah umat Islam ketika itu berani untuk mendirikan solat berdekatan dengan Masjidil Haram. Kalau sebelumnya, solat di sekitar lembah-lembah, di tempat-tempat yang tersembunyi. Ni kesan keberanian Umar kepada perjalanan perkembangan Islam. Umar ni subhanallah merupakan seorang pelindung kepada umat Islam. Sebelum zaman Umar Al-Khattab meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, fitnah masih lagi tidak berleluasa. Dalam satu riwayat, ketika mana sahabat yang nama Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat yang sangat masyhur sebagai penyimpan rahsia Rasulullah. Banyak rahsia Rasulullah yang disampaikan kepada Huzaifah ibn Yaman. Dan juga banyak juga cerita-cerita riwayat-riwayat tentang rahsia-rahsia akhir zaman
Hadis itu datang daripada Huzaifah ibn Yaman. Dan di antara itu, apa Huzaifah ibn Yaman cerita kepada Omar, wahai Omar, fitnah ini dia seperti duduk di dalam satu bilik dan meronta-ronta mencari jalan keluar. Ini fitnah. Dia seperti duduk di dalam satu bilik dan meronta-ronta mencari jalan keluar, ingin membuka pintu untuk dia keluar fitnah ini. Lalu Omar Al-Khattab dan juga sahabat waktu itu ada Ali bertanya, apakah pintu itu akan terbuka ataupun ianya dipecahkan? Apa kata Huzaifah ibn Yaman? Wahai Omar, wahai Ali, kalau kamu nak tahu begitu itu, datang berjumpa aku malam ni. Lalu ketika malam datanglah Omar. Ketika Omar datang bertanya, wahai Huzaifah, khabar kepada aku, cerita kepada aku, wahai Huzaifah, apakah pintu fitnah itu akan dibuka ataupun ianya pintu itu dipecahkan? Pintu itu, kata Huzaifah ibn Yaman, pintu itu akan dipecahkan. Lalu terperanjatlah Omar. Siapakah pintu itu? Apakah pintu itu, wahai Huzaifah ibn Yaman? Wahai Omar, pintu itu adalah kamu, wahai Omar. Subhanallah. Lalu setelah Omar ini mati, dengan erti kata dipecahkan pintu ini tadi, Omar dibunuh ni, Omar dibunuh, dipecahkan pintu itu, lalu fitnah bertebaran berleluasa sampai hari ini. Fitnah kepada umat Islam tidak pernah reda. Telah bermula zaman Osman, begitu banyak fitnah. Osman ni zaman pemerintah ada fitnah begitu banyak. Akhirnya subhanallah, terbuktilah Omar ini sebagai seorang penjaga kepada umat Islam. Pernah satu malam dia keluar menelusuri perjalanan rakyatnya. Lalu ketika itu dia mendengar seorang bicara, seorang ibu dengan anaknya yang menjual susu. Lalu anaknya, ibunya hendak menambah air di dalam susu. Anaknya menegah, wahai ibu, jangan buat begitu. Ibunya kata, tak apa, Omar kan tak ada. Omar ni penjaga umat Islam, Omar kan tak ada. Tetapi apa kata anak, wahai ibu, walaupun Omar tak ada, Tuhan kepada Omar ada. Itu kata anak tadi. Lalu Omar ni terbuktilah dia sebagai seorang yang menjaga kebajikan rakyatnya. Lalu ketika itu diberikan imbuhan yang begitu setimpal lah dengan keluarga tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Omar ni kita kenal dia sebagai seorang pemula, number one dalam banyak perkara. Omar ni orang yang pertama menggunakan gelaran Khalifah Amirul Mukminin. Sebelum tu Khalifah menggunakan gelaran Khalifah Rasulullah, Khalifah yang menggantikan Rasulullah. Amirul Mukminin Omar yang guna mula-mula. Kemudian Omar juga antara orang yang memulakan kalender hijrah. Zaman dia banyak menerima surat-surat. Jadi dia nak tapis surat ni mana yang awal, mana yang akhir. Dia kumpul para sahabat. Lalu terciptalah kalender hijrah. Zaman Omar. Omar adalah orang yang mula-mula menyatukan umat Islam untuk bangun mendirikan solat jemaah tarawih sama-sama. Sebelum tu, sini satu kelompok, sana satu kelompok, masing-masing solat tarawih sendirian ataupun berkumpulan-kumpulan kecil. Omar himpun sekali di bawah satu orang imam, lalu mendirikan solat sunat tarawih di dalam bulan Ramadan. Omar yang mula buat. Lalu ketika itu ada juga Omar ni orang yang pertama sekali menyusun ketenteraan umat Islam. Dia susun ketenteraan umat Islam ni. Sebelum itu, tentera Islam ni berjihad bila ada seruan. Siapa nak berjihad? Kita nak berjihad. Keluar. Lalu datanglah sahabat ni berjihad. Nak keluar berjihad. Infak dan sebagainya. Tapi zaman Omar, dia mula mencipta sistem ketenteraan dengan digaji tentera-tentera Islam ini. Diberikan allowance, diberikan senjata. Mana ada sistem yang kemas. Akhirnya Islam bertambah luas dengan kehebatan tentera di zamannya. Omar juga di zamannya telah pun menyiapkan tentera armada laut yang pertama sekali dibuat oleh Omar. Akhirnya ketika itu Islam sampai ke seberang laut, sampai ke Sepanyol, sampai ke Alexander, sampai ke China dan sampai ke seluruh pelosok timur dan sebagainya. Sampailah ke Nusantara Islam kepada kita ni bermula dengan laut, angkatan laut yang bermula di zaman Omar. Subhanallah. Di antara riwayat kehidupan Sayyidina Omar yang banyak lagi cerita di belakangnya, tapi cukup sekadar itu perkongsian kita. Ada lagi video-video akan datang untuk kita menyebut lagi, berbaki lagi 8 orang sahabat Rasulullah. Jangan ke mana-mana, tunggu video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.